datang kepada semua murid untuk kelas RBT hari ini. Okey, alhamdulillah semua sihat. Ada yang tak sihat ke sini? Ada yang demam ke, batuk-batuk, cirit-birit ke, terberak semalam dalam seluar ke? Kencing malam. Ada yang masih kencing lagi dalam pampers? Ada. Yang masih malam masih pakai pampers lagi ada. Ini kalau tahun 4 masih ada lagi yang pakai pampers ni. Kena masuk tadika ni. Okey, sihat. Okey. So, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk yang siapa yang first time ikut classmate ni? Yang first time. Yang baru pertama kali dia masuk kelas hari ni. Masa minggu lepas ada kelas meet juga untuk RBT, tapi dia tidak ada ikut ataupun ya dia tidak pernah langsung ikut. Baru hari ini dia dapat ikut. Angkat tangan? Ada? Yang baru hari ini masuk meet. Okey. Lagi satu orang juga nampak. Satu orang saja. Buka kamera. Buka kamera, tutup mic. Okey, satu, dua orang juga nampak. Tiga orang. Okey, good. Okey, dapat. It's okay. Okey, hari ini kedua. Okey, good. Siapa yang sudah 2 kali ataupun lebih daripada 2 kali, maksudnya kalau sudah mula biasakan diri ataupun benda ni kau tidaklah macam terkejut sangat tengok kaedah pembelajaran begini ya. Ini salah satu kaedah yang cikgu gunakan daripada tahun lepas semenjak PKP sebenarnya. Semenjak kita duduk di rumah, cikgu banyak mengajar guna kaedah, salah satunya ni kaedah pembelajaran melalui online ni. Cikgu gunakan platform Google Meet ni sebab mudah untuk cikgu terus berhubung dengan murid secara live. Walaupun kelas ni tidak wajib untuk makluman sekali lagi, cikgu masih terima banyak lagi yang mau masuk kelas. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan lain, 9.10 kita akan mula. Untuk makluman, walaupun kelas Google Meet ni tidak wajib, cikgu sangat-sangat galakkan kalau kamu ada kemudahan. Kemudahan ni maksudnya ada telefon ke, ada telefon sendiri ke, lepas tu ada komputer, dan paling penting ada internet yang stabil. Maksudnya internet kau ada. Cikgu galakkan kalau ada guru lain buat, cikgu buat ke atau guru-guru lain yang buat kelas Google Meet, pastikan kau join. Kalau kau ada kemudahan. Tapi kalau kau tiada kemudahan, contoh mak ayah kau bekerja, ataupun mak ayah kau sejak ada telefon, kau berkongsi telefon, tidak dapat ikut, tidak ada masalah. Sebab untuk semua kelas, kalau dengan cikgu, memang cikgu akan rakam kelas tu, dan rakaman kelas tu cikgu akan upload ke YouTube, dan kau boleh tengok semula rakaman apa yang kami belajar masa kelas tu lah. Ada latihan yang sama yang kita buat semasa kita belajar dalam Meet ni, cikgu akan kongsi semula. Tujuan cikgu kongsikan rakaman tu adalah yang pertama untuk kawan-kawan yang tidak sempat ikut, kita belajar secara live begini. Yang kedua sebenarnya untuk ulang kaji ataupun rujukan. Kalau ada benda yang kau tidak faham, kau boleh tengok balik rakaman tu, tengok bahagian mana. Kasih cepatlah bahagian mana yang kau tidak faham, tengok balik penerangan yang kita buat di sana. Okey, boleh-boleh. Alright. So, untuk yang pertama kali hadir untuk hari ini, tahniah sekali lagi. Dan tahniah juga kepada semua yang konsisten. Cikgu ada nampak ni beberapa orang cikgu kenal ni muka dia ni. Si Erika, si Nila ni yang cikgu biasa sudah nampak setiap kali ada kelas. Si Adelisha, okey, si Adil. Cikgu biasa, cikgu kenal sudah muka-muka yang konsisten. Kelas matematik Meet pun dia ada, kelas RBT pun dia ada. Okey, daripada minggu lepas. Dan cikgu mohon murid-murid lain juga kalau ada kemampuan ataupun ada kemudahan, tolong ikut, tolong manfaatkan peluang ni sebab kelas lain ada yang mau Meet sebenarnya, cuma tidak ada cikgu dia belum buat Google Meet lagi. Jadi dia tidak boleh ikut. Okey. Ada kelas yang mau belajar betul-betul tidak dapat peluang lagi. Kau dapat peluang untuk belajar secara begini, gunakan peluang itu sehabis baik. Okey? Dan ini paling penting sebenarnya kau dapat berjumpa terus dengan cikgu dan kau berjumpa terus dengan kawan-kawan kau yang lain. Dapat tengok muka kawan, kau tengok tu dia punya kawan kau ada yang gemuk sudah. Ada yang dulu kurus mungkin tahun lepas, kau tengok sekarang. Makin tembam sudah dia punya muka. Ada yang dulu rambutnya pendek, panjang sudah macam Pontianak. Kau nampak kawan-kawan kau sendiri, kau boleh tengok. Kau boleh pin ya muka kawan kau tu. Cikgu bagi tengok contoh macam mana mau pin muka tu supaya kau boleh nampak besar. Sekejap cikgu bagi tengok contoh di skrin. Kau boleh tengok macam mana mau pin. Contohnya kalau kau pakai telefon ataupun komputer saja, okey, kau pergi bahagian people tu sekejap. Belum keluar tatapan cikgu. Okey, dia keluar sudah. Kau nampak paparan ni sekarang cikgu. Kau nampak juga muka kawan kau semua tu. Okey, kau pergi bahagian people tu sebelah chat tu. Tak kisahlah pakai telefon ke ataupun pakai telefon atau komputer, dua-dua ada tu. Okey, kau pergi bahagian people tu, contoh kau mau tengok kawan kau. Siapalah kau mau tengok? Contoh mau tengok muka si Nurhani. Carilah nama dia.
Cari muka si Nurhani. Lepas tu pergi sebelah tepi tu ada butang 3 tu. Butang 3 tu ataupun dia ada tanda tu pin to screen. Bila kau klik pin to screen, automatik muka si Hani akan jadi besar. Semua akan nampak muka si Hani sekarang. Semua kau boleh tengok muka kawan kau tu besar. Okey, tapi kalau kau tidak pin siapa-siapa sebenarnya, automatik siapa yang bercakap, skrin dia akan muka orang tu yang akan ada di skrin. Sekarang ni kau akan nampak paparan muka cikgu di tepi yang tengah bercakap dan di sebelah tu ada paparan apa yang cikgu paparkan ni lah slide ni. Maksudnya yang cikgu tengah bagi tunjuk kau ni kau akan nampak di tepi tu. Okey. Ini kalau kau mau tengok muka kawan kau lah. Mana tahu ada yang rindu kawan dia kan, best friend dia lama nak jumpa. Mau tengok kawan dia betul ke kawan dia lagi. Kadang-kadang ni sebab lama betul cuti kau pun nak kenal kawan kau sudah. Kawan kau pun nak kenal kau sudah. Jadi Meet ni dapat berpeluang jumpa kawan-kawan, dapat tengok kawan-kawan secara live. Live ni maksudnya kita betul-betul masing-masing di rumah masing-masing, cuma bezanya kita belajar secara bersama. Okey, sekali lagi makluman untuk yang first time ikut, tolong duduk bagus-bagus, duduk di meja, cikgu tidak mau baring-baring, belajar baring-baring, duduk di tandas lah, bawa telefon ke hulu ke hilir, kalau mau perlu pergi toilet, tutup kamera tu, pergi toilet dulu, nanti baru balik. Okey, kasih letak stand bagus-bagus tu, telefon lah kalau pakai telefon. Kalau komputer memang berdiri kan. Kecuali komputer kau tiada kamera, tidak ada masalah. Yang penting kau pastikan berada di hadapan telefon ataupun komputer sepanjang kelas ni. Okay. So, sebelum cikgu mulakan hari ini kita akan sambung balik. Cikgu ada bagi kerja rumah ada cikgu rasa minggu lepas. Kalau siapa masih ingat apa kerja rumah cikgu bagi minggu lepas? Type di chat. Apa yang kerja yang cikgu bagi untuk RBT minggu lepas? Siapa yang masih ingat? Siapa yang hadir kelas minggu lepas mesti dia ingat tu. Apa tugasan yang cikgu bagi minggu lepas? Siapa yang ingat? Hani, buka mic Hani. Nur Hani, buka mic. Hani, apa kerja tugasan minggu lepas? Ingat? Membaca. Baca apa? Baca komik? Buku. Buku. Buku apa? Teks. Buku apa cikgu suruh baca minggu lepas? Nanti saya kopi baca buku komik majalah gila-gila ke? Ataupun kopi baca benda lain. Apa cikgu punya tugasan minggu lepas? Ada yang cakap, okey baca buku. Betul membaca buku. Buku apa yang cikgu pesan baca minggu lepas? Buku teks. Buku apa? Buku teks. Buku teks. Okey, buku teks. Okey, buku teks apa? Itu pun banyak buku teks ni. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, matematik RBT. ada. Buku teks apa? Okey, buku teks RBT. Tajuk, buku dalam buku teks RBT itu pun banyak sangat. Bahagian mana yang cikgu suruh baca? Okey, siapa boleh jawab di sana. Okey, buku teks RBT, good. Saya Mira jawab betul sudah. Cuma tak lengkap lagi. Cikgu mau jawapan yang tepat. Belum ada lagi yang bagi jawapan yang tepat. Betul cikgu suruh baca buku teks RBT. Bahagian mana yang cikgu suruh baca? Dia punya muka surat depan ke, muka surat belakang ke, apa yang cikgu suruh baca? Bahagian keselamatan bengkel. Okey, good. Sinilah jawab betul. Okey, betul. Cikgu ada bagi pesan minggu lepas. Baca buku teks RBT. Okey, untuk tajuk keselamatan bengkel. Cikgu ada inform ni minggu lepas. Siapa yang sudah baca? Okey, siapa yang sudah baca? Jujur. Tulis di sana yang sudah selesai baca. Ataupun angkat tangan, cikgu menampak berapa ramai yang sudah selesai baca tajuk tu. Tidak banyak. Ada beberapa muka surat saja tu. Siapa yang sudah ada baca? Angkat tangan. Macam cikgu saya angkat. 1, 2, macam 3. Okey, 3 orang angkat tangan. Okey. Alright. Okey, jujur. Okey, turun tangan yang sudah baca. Yang belum baca langsung. Lupa. Dia banyak makan semut. Siapa? Siapa yang belum baca langsung? Cikgu, saya lupa lah cikgu. Okey, ada satu orang cikgu nampak barang angkat tangan. Okey. Satu orang. Jadi yang lainnya apa? Baca sikit, tak baca sikit. Begitu kah? Tengah-tengah. Siapa yang ada baca sikit? Tapi banyaknya belum baca, angkat tangan. Okey, kenapa? Yang baru masuk, kami tengah berbincang pasal tugasan minggu lepas. Okey, siapa yang baru baca sikit? Belum habis dia baca. Okey, good. Alright. Okey. So, sekali lagi pesanan cikgu. Sebab untuk makluman semua, buku teks akan diagihkan untuk kelas tahun 4 seingat cikgu hari Selasa minggu hadapan. Kau kena kembalikan buku teks tahun 3 tahun lepas. Dan kau akan dapat buku teks tahun 4 untuk tahun ni. Sebab esok hari Jumaat untuk tahun 6 dulu. Isnin tahun 5. Seingat cikgu hari Selasa adalah untuk tahun 4. So tolong prepare untuk kau yang ada di dalam sini. Nanti susun balik buku teks kau yang tahun 3 dulu. Susun pastikan semua buku teks tu ada.
ikat bagus-bagus. Okey, hantar ke sekolah, bagi tahu mak ayah kau ada surat sudah dimaklumkan di grup tu pada hari Selasa. Rujuk jadual tu ada makluman tu. Saya kata cikgu macam hari Selasa. So selepas ni semua murid akan dapat buku teks sudah. Selain itu sebenarnya kita ada juga buku teks digital. Digital ni maksudnya kau boleh download terus ke telefon kalau telefon kau besar memori dia, ataupun kau boleh download ke komputer pun boleh. Okey, boleh? Alright. Siapa yang tiada minggu lepas dia tidak tahu lah kerja rumah tu. Next time sebenarnya ada rakaman kelas minggu lepas juga ada bagi tahu tu tugasan tu di rakaman kelas. That's why lah sebenarnya cikgu setiap kali kelas habis cikgu selepas cikgu upload video tu kau boleh rujuk sebenarnya. Kalau kau termiss pun, kau termiss kelas pun, kau boleh still rujuk apa yang kita bincang dalam sana. Okay. So sekali lagi cikgu maklumkan, untuk tugasan ni cikgu masih sambung untuk minggu ni, sepanjang minggu ni, tolong baca topik keselamatan bengkel ataupun tajuk yang pertama dalam RBT. Okay. Dalam RBT ni sebenarnya dia ada 6 tajuk semuanya. Kalau kau nampak paparan di screen sekarang, sebenarnya ada 6 tajuk semuanya dalam RBT. Untuk tahun 4, kita tiada TMK ya. Kita belajar untuk reka bentuk teknologi sahaja. Okey. Dan untuk tahun ni, dia ada 6 tajuk dalam RBT yang kau perlu belajar dan perlu habiskan sepanjang tahun ni. Okey, yang pertama adalah tentang keselamatan bengkel. Okey. Ya. Yang kedua adalah pengenalan kepada reka bentuk. Okey, keselamatan bengkel ini yang cikgu pesan untuk baca minggu lepas. Okey, yang kedua adalah pengenalan kepada reka bentuk. Okey, yang ketiga pengenalan kepada teknologi. Tajuk keempat, reka bentuk pembungkusan. Kelima, reka bentuk makanan. Dan yang terakhir adalah reka bentuk pengatur caraan. Dan RBT ni, untuk subjek RBT ni cikgu tahu subjek ni baru lagi. Dia baru tahun 4. Sebelum ni tahun 1, tahun 2, tahun 3 kau tidak pernah belajar pasal RBT ni sebenarnya. Okey, dan kita sudah bincang minggu lepas apa sebenarnya RBT ni? Apa sebenarnya, kenapa mau belajar tajuk RBT ni, untuk apa sebenarnya? Siapa tahu? Sambil-sambil ni sebelum kita masuk, siapa tahu apa kenapa mau belajar RBT ni? Untuk apa? Siapa yang dapat jawab? Buka mic siapa dapat jawab. Ataupun type di chat sana. Kenapa mau belajar RBT ni? Untuk apa sebenarnya RBT ni? Untuk apa kita belajar RBT ni? Untuk masak-masak? Supaya boleh main tapuk-tapuk? Main sembunyi-sembunyi? Untuk apa belajar RBT ni? Sinilah cakap dia tidak tahu. Okey, yang lain ada yang tahu? Kenapa belajar RBT ni? Kenapa mau belajar tajuk RBT ni? Cuba. Kasih perah sikit otak kamu. Siapa yang tahu kenapa perlu belajar RBT ni? Okey, tak tahu. Oh, ramai yang tak tahu ni. Okey, tidak tahu. Okey, ramai yang jujur. Baguslah, tahun 4 ni jujur. Tak tahu terus bagi nak tahu. Okey, ramai yang tak tahu. Okey. Siapa yang mau cuba? Semua tak tahu. Okey. Bagus ni, semua tak tahu. Alright. Okey, tak tahu. Okey, bagus. Okey. So, cikgu terangkan sedikit. Kenapa kita perlu belajar? Yang pertama sebab paling penting sebab topik ataupun subjek RBT ni sudah masuk dalam kau punya silibus kurikulum kamu untuk tahun 4. Itu yang paling pertama. Sebab benda tu sudah masuk. Jadi wajib mau tidak mau kau kena belajar benda tu. Sebab dia sudah masuk dalam kau punya silibus. Silibus ni maksudnya selain subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, RBT ni salah satu dia panggil subjek elektif yang kau perlu kuasai. Okey, kenapa? Dalam RBT ni kau belajar banyak. Dulu sebenarnya RBT ni tidak wujud Zaman cikgu belajar dulu tiada subjek RBT. Cikgu hanya belajar pasal RBT ni dulu waktu sekolah menengah. Tapi dia tidak panggil RBT. Dulu ada istilah satu lagi yang lain. Dia panggil subjek kemahiran hidup. Okey, sekarang dia ada subjek tu. Dia tukar sudah pergi RBT, reka bentuk. Dan dia pecahkan kepada 2 bahagian. Satu reka bentuk teknologi. Lebih kepada yang berkenaan dengan bengkel. Okey. Kaedah-kaedah yang lebih kepada hasil kerja tangan lah. Yang kedua dia panggil TMK, teknologi maklumat komunikasi. Itu lebih kepada guna komputer. Senang mau faham, RBT ni banyak benda yang kita belajar yang menggunakan benda yang bukan teknologi. Maksudnya kita buat benda-benda, buat gadget, buat bentuk, benda-benda macam tu. Yang tak perlu kepada teknologi. Tapi ada satu lagi, subjek dia panggil TMK. Itu kau akan belajar tahun 5 dan tahun 6 nanti. Kawan kepada RBT, dia bergabung, dia panggil TMK RBT. Itu kau akan belajar cara guna komputer, cara melukis di komputer, dia macam-macam. Dia berkaitan dengan komputer lah.
Okey, untuk tahun 4 ni lebih kepada tentang pengenalan kepada RBT dulu. Boleh? Itu asas dia. Okey. So, tajuk yang pertama, okey, cikgu ulang balik. Okey, untuk kita sambil-sambil kita masuk pelan-pelan. Mungkin yang sudah baca ni bagus. Kenapa cikgu suruh baca dulu? Ini rasional ya. Kenapa cikgu suruh baca dulu sebenarnya? Sebab apa? So, kalau kau tidak baca, kau tidak akan dapat gambaran sebenarnya apa yang kita mau belajar. That's why lah, kaedah pembelajaran yang cikgu paling suka untuk subjek-subjek yang elektif ni, salah satunya RBT. Yang pertama sekali, baca dulu. Buat pembacaan. Faham tak faham tu cerita yang kedua. Sebab apa? Bila kau sudah baca, automatik benda tu akan ada di otak kau. Jadi kau tidak terkejut bila cikgu cakap, kau tahu, oh ini pernah saya baca hari tu. Mungkin saya tidak faham. Bila kau tidak faham tu, masa kelas ni lah baru kau tanya cikgu, cikgu saya tidak faham tu, ada hari tu saya baca tapi saya tidak faham. Itu tujuan kau baca. Tapi bila kau belum baca, apa akan jadi risiko dia? Kau akan bingung apa yang cikgu terang. Kau pun akan bingung apa benda ni cikgu ni cakap ni. Saya pun tidak tahu. Sebab kau belum baca lagi. Okay. So, nasihat cikgu. Sekali lagi cikgu pesan. Tolong baca sebab hari ini kita akan masih untuk 4 minggu ni kita akan belajar tentang RBT sahaja. Masih lagi tajuk keselamatan bengkel. Cikgu akan pergi satu persatu sehingga habis. Okey, sebab untuk tajuk keselamatan bengkel ni kita akan bukan ulang, dia ada dalam satu topik tu dia ada 4 minggu atau 4 kali cikgu mengajar baru dikira habis satu topik. Okey, so cikgu akan ulang balik. Hari ini kita pergi yang step yang paling asas. Okey, kita pergi kepada keselamatan bengkel untuk pengenalan terlebih dahulu. Okey, boleh? Ready? Semua ready? Ada tadi soalan tanya cikgu. Cikgu ada quiz kah? Memang ada quiz. Selalunya untuk kelas cikgu online kita akan ada quiz di hujung nanti. Apa yang kita belajar hari ini, itu biasa. Siapa yang biasa ikut kelas cikgu dia tahulah. Itu salah satu aktiviti yang kita buat secara online. Okey. Okey, kita pergi kepada yang pertama sekali. Okey, ready? Okey, ready? Kita pergi kepada topik pertama tentang keselamatan bengkel. Cikgu pernah ulang soalan ni minggu lepas. Sekali lagi cikgu tanya, kalau siapa yang ada hadir minggu lepas dia boleh ingatlah. Apa maksud keselamatan bengkel? Apa tu sebenarnya? Siapa dapat jawab? Apa tu maksud selamat, keselamatan? Apa tu bengkel? Apa binatang tu? Benda makanan ke? Gula-gula ke? Apa itu keselamatan bengkel? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Buka speaker. Siapa boleh jawab? Ada? Ada yang mau cuba? Adriana, buka. Nur Adriana. Terus Adriana tutup. Mana Adriana? Adriana, buka mic. Tak tahu cikgu. Okey, tak tahu cikgu. Jawapannya tak tahu cikgu. Okey, terima kasih. Siapa lagi yang mau cuba? Zul. Siapa yang pakai nama akaun Zul Hasan tu? Buka mic. Zul. Tak. Oh, tak tahu cikgu juga jawapannya. Oi, bagus kamu ni. Semua jawapannya tak tahu cikgu. Okey. Aidil. Muhammad Aidil kah? Muhammad Aidil. Sekejap cikgu nampak nama dia. Cikgu nak nampak nama penuh dia sana. Muhammad Aidil. Lupa cikgu. Oh, ada yang lupa. Cikgu sudah bagi tahu ni minggu lepas ni. Kita sudah belajar minggu lepas. Aidil. Aidil Athaf. Aidil. Apa yang kau mendongak tu Aidil? Cikgu nampak kau mendongak Aidil. Oh, Muhammad Aidil. Ada tengok atas. Apa kau tengok di atas tu Aidil? Aidil. Buka mic. Aidil buka mic. Buka mic. Tekan yang warna merah tu. Aidil. Okey, ada yang mau cuba lagi yang lain? Okey, rata-rata ramai yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang lupa langsung ni cikgu nampak. Tidak tahu. Okey. So, kita masuk kepada yang pertama, keselamatan bengkel. Okey. Keselamatan ni asas perkataannya adalah selamat. Maksudnya benda-benda ataupun selamat ni safe. Senang cakap safe. Benda-benda yang berkaitan dengan isu-isu yang kau boleh buat ataupun yang mana kau boleh buat, mana yang kau tidak boleh buat. Itu maksudnya keselamatan. Ataupun senang cakap peraturan. Keselamatan ni lebih merujuk kepada peraturan-peraturan yang kau perlu ikut. Okey, itu dipanggil keselamatan. Okay, keselamatan ni untuk memastikan kita terhindar daripada benda-benda yang tidak sepatutnya. Okey. Yang kedua, bengkel. Apa bengkel ni? Ada jawab minggu lepas ni. Siapa yang faham pasal bengkel? Apa maksud bengkel?
Kalau sebut bengkel ni apa yang kau faham bahasa bengkel? Cikgu mau tahu dulu. Apa yang maksud kalau bengkel ni apa sebenarnya bengkel ni? Tempat memasak kah? Ada yang jawab minggu lepas tu, bengkel. Siapa yang mau cuba? Ini pun minggu lepas cikgu sudah terangkan ni pasal ini. Apa maksud bengkel? Kalau sebut Tempat membaki kendaraan. okey, tempat membaiki kenderaan. Si Fauzan jawab tempat membaiki kenderaan. Okey, good. Yang lain? Sebut bengkel tempat membaiki kenderaan. Lagi? Satu je bengkel. Cuba. Buka mic. Siapa yang mau cuba, buka mic. Ataupun type di chat sana. Cuba, salah betul tu cerita kedua. Yang penting cikgu mau kau berfikir. Cuba untuk asah kau punya fikiran. Belajar untuk bagi kau punya pendapat, idea kau. Salah tu tidak masalah. Belajar kan memanglah akan betul, akan ada salah. Kalau betul semua tu tak perlu belajar. Kalau salah tidak masalah. Yang penting cikgu mau kau cuba jawab dulu. Okey, tempat membaiki kenderaan. Okey, membaiki kenderaan. Semua jawab membaiki kenderaan. Okey. Alat pertukangan. Si Amira jawab alat-alat pertukangan. Okey, good. Lagi yang lain? Siapa lagi ada jawapan lain? Sebut bengkel apa? Okey. Alright, tempat baiki kenderaan. Kebanyakannya majoriti jawab. Sebab kita biasa dengar bila sebut bengkel ni memang tempat baiki kenderaan gitu biasa kita dengar. Kecil-kecil kita biasa tengok bapak mau pergi mana? Mau pergi bengkel. Buat apa? Pergi hantar kereta. Kasih bagus kereta. Itu yang kita tahu bengkel tu itu. Sebenarnya bengkel ni bukannya merujuk kepada tempat membaiki kenderaan semata. Jika. Sorry, siapa yang bercakap tu? Tempat bengkel ni bukan merujuk kepada tempat baiki kenderaan semata-mata. Tidak. Sebenarnya untuk merujuk kepada bengkel ni, dia sebenarnya satu tempat, bukan saja untuk membaiki kenderaan, tapi dalam topik RBT ni, dia merujuk kepada satu tempat untuk kamu belajar untuk RBT. Dia lebih kurang macam makmal sains, cuma dia punya function bukan macam makmal sains. Okey, bahan-bahan yang ada dalam bengkel RBT ni adalah lebih kepada alat-alat untuk pertukangan, untuk kita mencipta bahan. Itu yang berada dalam bengkel RBT. Tapi kalau dalam makmal sains, kita lebih kepada bahan-bahan kimia, mikroskop, silinder, benda-benda untuk kita buat kajian. Okey, ataupun kita buat proses sains. Tapi dalam bengkel RBT, dia lebih kepada bengkel-bengkel pertukangan. Dan cikgu sudah bagi tahu minggu lepas, di sekolah kita tiada bengkel RBT. Kita hanya ada makmal sains saja. Kita ada bengkel ICT, ada bengkel bilik komputer, kita ada. Cuma itu tidak dipanggil bengkel lah, kita panggil makmal komputer. Kita ada bilik untuk nilam, kita ada bilik untuk pusat sumber. Cuma kita tidak ada satu bilik bengkel khas untuk RBT, tiada. Benda ni ada bila mana? Bila kau ke sekolah menengah nanti. Setiap sekolah menengah dia akan ada satu bilik khas. Dia panggil sebagai bengkel kemahiran hidup. Kemahiran hidup dengan RBT ni adik-beradik ya, sebab dalam RBT ni kau belajar benda-benda yang kau boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Itu tujuan kita belajar RBT ni. Okay, so sekali lagi bengkel ni merujuk kepada apa? Tempat untuk kita melakukan ataupun kita belajar tentang reka bentuk teknologi ni. Boleh? Boleh faham? Tempat cuci kereta dia panggil bengkel kah? Ada yang tanya di sana, si Erika tanya tempat cuci kereta bengkel kah dia panggil? Selalunya. Siapa yang boleh jawab? Selalunya bengkel ni lebih kepada tempat untuk kita mencipta benda, untuk memperbaiki alat. Kalau cuci kereta ni kan kita lebih kepada memperbaiki. Tapi istilah bengkel ni tidak terhad ya untuk makluman. Dia banyak bengkel. Kalau orang buat macam buat kuih pun dia panggil bengkel. Bakery pun ada. Dia macam-macam. Bengkel menjahit pun, orang menjahit pun dia panggil bengkel juga. So istilah bengkel ni lebih kepada proses kita mencipta bahan baru ataupun kita mewujudkan satu benda yang belum ada, itu dipanggil bengkel. Okey, itu dipanggil istilah bengkel. Boleh? Boleh faham ni? So topik yang kita mau masuk pada hari ini, kita belajar tentang keselamatan bengkel merujuk kepada satu tempat di mana kau akan masuk untuk belajar. Maksudnya kau untuk belajar RBT, kena pergi mana? Pergi ke bengkel. Tapi sebabkan di sekolah kita tiada bengkel, jadi apa? Kita hanya belajar RBT ini di dalam kelas sahaja. Okey. So, yang pertama sambil-sambil tu boleh baca apa yang cikgu paparkan di sana. Ini adalah dia bagi ilustrasi dalam bentuk komik tentang kelas Cikgu Nasir dengan tahun 4 alfa. Okey, cikgu mau test. Semua pandai membaca kah? Ada yang tak pandai membaca? Amira buka mic. Amira buka mic. Okey Amira. Okey, cikgu tunjuk baca. Ni Amira baca. Boleh nampak di skrin tu Amira? Tidak.
Kecil kah? Cikgu kasih besar, paling besar sudah nih. Boleh nampak? Tidak nampak, cikgu. Okey, sekejap. Siapa yang nampak? Yang lain nampak kah? Yang paparan cikgu di skrin? Okey, sekejap. Cikgu bagi tengok paparan. Yang lain nampak? Okey. Oh, nampak. Yang lain nampak sebab cikgu kasih besar lah. Okey. Cikgu mau satu orang. Siapa yang mau volunteer untuk cuba? Cikgu tunjuk dia baca. Siapa yang tidak nampak maksudnya dia pakai telefon tu kecil. Kau kena pin benda tu di skrin. Okey, tidak nampak. Okey, sekejap. Sebab benda tu cikgu letak paling besar sudah. Okey, ini paling besar sudah ni. 200 sudah dia punya view. Sepatutnya kau boleh nampak dengan jelas di skrin. Okey, pin benda tu di skrin kamu. Okey, nampak. Si Adriana nampak. Okey. Okey. Cikgu mau satu orang untuk baca. Yang lainnya tolong baca juga tapi tidak perlu hidupkan. Yang cikgu suruh saja yang buka. Adriana buka mic. Nur Adriana. Okey, yang lain tengok. Kita baca sama-sama Adriana. Adriana baca, yang lainnya tengok apa yang si Adriana baca. Okey, Adriana cikgu tunjuk baca. Keselamatan bengkel Cikgu Okey, teruskan. Nasir dan murid tahun 4 Alfa berada di luar bengkel. Reka bentuk dan teknologi RBT. Teknologi. Okey, RBT. Ataupun singkatannya RBT. Okey, teruskan. Di bawah ni apa dia cakap? Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Okey, teruskan. Sikit lagi. Ini satu orang. Mengapa kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel, cikgu? Apa jawapannya? Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Okey. Cikgu mau satu orang lagi. Sekejap. Cikgu mau cari satu orang dulu. Siapa lagi mau volunteer angkat tangan? Adriana nak payah tutup mic. Adriana buka mic. Cikgu mau satu orang lagi. Cikgu mau Erika. Erika, buka mic. Erika nampak kecil kah? Siapa yang nampak jelas? Saya Erika nampak cikgu saja. Oh, nampak cikgu saja. Kau tidak nampak paparan di skrin tu? Okey, siapa yang nampak paparan cikgu lagi yang jelas selain Adriana? Cikgu mau siapa Wak Doyok ni? Siapa yang pakai nama Wak Doyok? Siapa yang pakai nama Wak Doyok tu? Pejabat cikgu. Okey. Okey. Cikgu tengok Azimun. Azimun buka mic. Siapa yang pakai nama Azimun tu? Okey, buka mic. Yang lain tutup mic kamu supaya tidak mengganggu. Okey, Azimun buka mic. Boleh? Siapa yang pakai nama akaun Azimun yang adik-beradik kemarin ni? Okey, buka mic kamu, tekan ya. Okey, test. Ikmal. Okey, buka mic. Okey, Muhammad Ikmal. Okey, jelas? Kasih dekat sikit suara ya. Okey, nampak. Okey, Nela pun nampak. Nela nampak. Mana Nela? Buka mic Nela. Okey. Alright, boleh tengok paparan di skrin Okey. Ikmal sambung bacaan ni. Cikgu tunjuk baca. Apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Okey. Banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Okey, teruskan ke bawah lagi. Seronoknya, cikgu. Ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Okey, good. Okey, sikit lagi di bawah. Nampak? Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan. Kita hendaklah mematuhinya. Okey. Alright. Okey, thank you Ikmal. Maksudnya dia boleh baca dengan jelas juga. Okey, terima kasih Ikmal. Okey, siapa lagi mau cuba? Cikgu mau test sikit lagi. Supaya cikgu boleh nampak berapa ramai yang boleh nampak. Sebenarnya besar so paparan tu. Kalau kau pakai telefon, mungkin kau kena pin benda tu pergi skrin baru kau boleh nampak besar. Okay, kalau kau pakai komputer sebenarnya dia automatik kau akan nampak benda tu besar. Paparan tu. Okay. So cikgu boleh nampak paparan tu dengan jelas di skrin. Nampak dengan jelas. Okay, satu orang lagi cikgu mau?
Siapa lagi yang nampak? Hani? Nurhani buka mic. Okey, Hani. Peraturan keselamatan bengkel. Okey. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Okey, Mari good. kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Okey, yang pertama. Patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey, good. Yang kedua. Buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, dan yang ketiga. Bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Okey, terima kasih Hani. Tu good. Tahniah. Okey, cuma satu orang lagi. Siapa lagi mau cuba? Yang nampak? Cuma nampak yang nampak dulu. Sebab yang lain tu nak nampak kau kena kasih besar. Nila. Siapa lagi yang mau cuba? Okey. Sepatutnya nampak dengan besar sebab cikgu kasih nampak. Adriana sudah. Siapa lagi yang belum? Nila, mana Nila? Nila buka. Buka mic Nila. Okey. Cikgu kecil sikit. Okey, peraturan seterusnya Nila. Letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey, good. Okey, seterusnya. Gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Okey, dan akhir sekali. Patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, good. Itu antara, terima kasih Nila. Itu antara peraturan asas yang perlu kita patuhi sebelum masuk ke dalam bengkel. Ini bukan bengkel RBT saja. Semua bengkel sebenarnya kalau kau pergi bengkel RBT ke, kau masuk kepada bengkel menjahit ke, bengkel yang di luar ke, semua sebenarnya bengkel makmal komputer pun dipanggil bengkel. Okey. Bilik sains pun dipanggil bengkel juga istilahnya. Maksudnya bilik bengkel ni sebenarnya salah satu istilah bilik yang bukan tempat bilik belajar tapi dia bukan kelas. Senang mau faham bengkel ni ataupun bilik-bilik khas ni dia panggil bilik tempat belajar tapi dia bukan kelas. Jadi setiap bilik yang bukan kelas ni dia ada peraturan khas dia. Kenapa dia ada peraturan khas dia? Untuk memastikan keselamatan sepanjang masa. Sebab bilik-bilik ni bukannya kamu saja yang akan guna, kawan-kawan kamu kelas-kelas lain pun akan pakai bilik itu. Okay, that's why dia punya peraturan lain daripada kelas biasa. Okay, so kita pergi seterusnya sikit lagi. Okay, siapa lagi mau cuba? Ini tentang cara pemakaian dalam bengkel. Okay, siapa lagi yang mau baca? Ini untuk awal-awal cikgu mau test dulu supaya cikgu mau test kau ni boleh membaca atau tidak. Okay, Zul Hasan. Siapa pakai nama Zul Hasan ni? Buka mic. Zul, cuba. Tiada masalah. Salah baca pun tiada masalah. Cikgu mau tahu saja. Okey, apa yang rosak tu? Mic. Oh, mic rosak. Okey, tak ada masalah. Okey, kita bagi peluang orang lain. Siapa lagi yang belum? Cikgu mau test. Siapa yang pakai nama akaun Rohayu ni yang kemarin ni? Dia pakai akaun ibu dia ni. Buka anu. Okey, buka mic. Okey, boleh nampak paparan? Saya nampak muka cikgu saja. Oh, tidak nampak paparan yang cikgu bagi di slide tu? Tidak nampak? Okey, sepatutnya kau menampak sebab cikgu pin benda tu besar sudah. Okey. Tadi saya nampak saya tekan muka cikgu. Okey, sekarang ni kau tidak nampak? Okey, sepatutnya masih lagi paparan tu masih ada di sana. Cikgu tidak ubah lagi, dia masih lagi boleh nampak dengan jelas peraturan tu. Peraturan keselamatan diri. Okey, cikgu mau satu orang, siapa yang nampak? Yang belum? Okey, yang belum. Okey, cikgu mau satu orang lagi yang boleh nampak paparan yang cikgu bagi di skrin tu. Okey, ramai yang tidak nampak ni. Cikgu mau yang nampak dulu. Siapa Isten Yusuf ni? Siapa yang pakai akaun Listen Yusua 2701 tu? Siapa yang pakai akaun tu? Buka mic. Ataupun yang pakai akaun BTRX Ray tu. Siapa tu? Ni kalau cikgu pakai akaun tu, nama tu yang keluar di sana. Ataupun Zul. Siapa-siapa yang dapat nampak tu buka mic.
Yang cikgu sebut tu, 3 orang. Ki dapat nampak tak Ki? Paparan tu? Ki dapat? Ki, jelas? Ya. Dapat nampak apa yang cikgu paparkan tu? Ya. Okey, cuba baca Ki. Peraturan keselamatan diri. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Okey, yang pertama. Ikat atau masukkan tudung ke dalam Apa tu? Apron dia panggil. Apron ni yang biru ni. Okey, yang kedua. Pak. Ini dulu, sebelah sini. Ikat. Anda nampak? Ikat rambut. Ikat rambut yang di sebelah dia, bukan di bawah tu. Ikat rambut. Ikat rambut yang panjang. Okey, baru di bawah dia. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Okey, good. Itu dipanggil peraturan asas untuk keselamatan diri. Rambut, kalau perempuan lah. Kalau lelaki jarang rambut yang panjang. Kena ikat supaya tidak berserabai macam Pontianak masuk dalam kelas nanti. Dalam bengkel nanti kena tiup, termasuk dalam mesin. Habis terpotong rambut kamu. Paling penting pakaian ni apron lah. Apron ni bukan saya untuk memasak. Masuk dalam bengkel pun memang biasanya ada apron. Mana-mana bengkel amal sains ke apa yang kita melibatkan, kita guna bahan, alatan, kita digalakkan untuk pakai apron ni sebab apa? Penting. Kalau untuk mengelakkan kena baju, kita punya keselamatan diri lah. Okey. Yang paling penting ni pakaian kena masuk pakaian yang sesuai, kasut yang sesuai dalam bengkel. Alright. Boleh, tak boleh pakai selipar sebab apa? Sebab kadang-kadang bahaya di bengkel kalau benda terjatuh di kaki, kau pakai selipar habis. Bengkak kaki kau terus. So itu paling penting. Ini kau kena ingat pasal benda ni kau belajar bukannya untuk RBT saja, kau akan belajar untuk semua topik sampai ke sekolah menengah, kau akan guna ilmu ni. Mana tahu satu masa nanti kau buka bengkel, kau tahu sudah apa peraturan yang perlu ada ataupun perlu diletakkan dalam bengkel kau. Alright? Okey. Dan sedikit lagi, cikgu mau masuk bahagian ini. Ini peraturan keselamatan alatan ataupun benda-benda yang ada dalam bengkel, apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Okey, cikgu mau satu orang buka mic untuk baca, siapa yang volunteer? Siapa yang suka rela mau baca? Yang belum. Okey, Hani sudah. Cikgu mau yang belum dulu. Siapa yang mau cuba? Ada? Yang belum. Cikgu bagi peluang yang belum dulu. Yang nampak di skrin tu siapa yang mau cuba baca? Cuba, jangan takut. Cikgu mau tengok kau boleh membaca atau tidak dengan baik. Siapa Mami Easy tu? Siapa nama dia ni? Buka mic. Okey, dah nampak di skrin? Okey. Baca. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum Di atas dulu. Peraturan. Semula. Peraturan keselamatan alat. Okey, kuat sikit suara. Okey, good. Teruskan. Alat di dalam bengkel. Alatan. Semula. Alatan. Alatan di dalam bengkel. RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Okey, pertama. Bertanya dan diminta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Okey, yang kedua. Ya, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okey, good. Okey, seterusnya. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Okey, yang keempat. Alat selepas alatan. Okey, alatan. Okey, selepas digunakan. Okey, teruskan. Okey, good. Simpan alatan di tempatnya semula digunakan. Okey, good. Next. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, yang terakhir. Jarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Okey, terima kasih. Good. Okey.
Yang lain boleh nampak dengan jelas. Okey, yang lain yang tidak dapat nampak, kau boleh dengar apa yang kawan kau cakap. Okay, nanti dapat buku teks, kau boleh baca balik, boleh rujuk balik apa yang kawan kau baca, apa benda yang kita bincang hari ini. Okey, boleh-boleh? Okey, setakat ni boleh faham? Ini benda yang kita masuk kepada tentang peraturan-peraturan asas. Okey, kita pergi ada 2 lagi peraturan ataupun benda yang asas dalam peraturan ini. Yang ketiga, tadi keselamatan diri. Yang kedua tadi peraturan alatan, ini tentang keselamatan bahan ataupun benda-benda yang ada, bahan-bahan yang ada dalam sana. Okay, siapa yang mau cuba yang terakhir ni? Sebelum kita masuk kepada aktiviti, cikgu mau 1 orang lagi baca. Siapa yang belum? Angkat tangan, siapa yang mau cuba? Cikgu bagi peluang. Jangan takut, dan cuba saja. Lancar membaca ke, tak lancar ke, yang penting cikgu mau kau mencuba dulu. Siapa yang mau cuba? Okey, alright. Si Rohayu, mana si Rohayu? Tadi dia tidak nampak, sekarang nampak sudah? Siapa yang pakai nama ikon Rohayu tu? Nampak sudah? Siapa yang mau cuba 1 orang lagi? Cikgu mau 1 orang lagi untuk cuba. Yang belum? Ada? Okey, ada? 1 orang lagi. Jangan takut, cuba saja. Okey, good. 1 orang. Siapa yang mau cuba 1 orang lagi? Ada yang mau cuba? Kalau tak mau cuba, cikgu bagi siapa-siapa? Okey, siapa? Katakan. Okey. Nampak di skrin, cikgu tunjuk, baca. Alright. Kuat sikit Okey. Teruskan. Okey, baca. Nampak? Boleh? Hilang suara dia. Teruskan. Baca kuat sikit. Yang cikgu tunjuk tu. Peraturan. Lain kau ndak ni kan, ndak stabil. Maksudnya putus-putus. Okey, it's okay. Lain dia putus-putus, dia hilang-hilang. Okey, cikgu mau 1 orang lagi. Dapat, it's okay. Yang penting berani mencuba. Cikgu mau 1 orang lagi. Siapa-siapa aja. Yang sudah pun boleh mencuba. Siapa yang mau cuba? Saya ikut. Siapa? Adrian ikut. Adrian, nampak paparan di skrin Adrian? Nampak? Okey, Adrian baca. Cikgu tunjuk, baca. Kita masuk kepada keselamatan bahan. Terdapat berbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Okey, pertama, bertanyakan cara menggunakan bahan betul kepada guru. Okey, seterusnya. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, yang ketiga. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Okey, keempat. Bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Gunakan bahan dengan berhema dan cermat. Okey, seterusnya. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, terima kasih Adrian. Boleh tutup mic. Okey, tahniah. Alright. Okey. Seterusnya cikgu mau terangkan sikit berkenaan dengan simbol ni. Cikgu sudah terangkan juga minggu lepas. Okey, sebagai untuk refresh balik. Okey. So, itu yang tadi adalah asas. Yang hari ini kita habiskan pasal asas tentang pengenalan dulu. Pengenalan dan peraturan-peraturan keselamatan. Dia ada 3 semua. Okey, keselamatan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan alatan, dan yang ketiga dia panggil keselamatan bahan. Ada 3 saja peraturan yang paling asas yang kau perlu tahu bila masuk bengkel. Khususnya bengkel RBT lah, untuk dalam sini bengkel RBT, tapi sebenarnya peraturan yang sama digunakan untuk semua tempat ataupun bengkel lain. Okey. Dia memang peraturannya itu juga. Dia akan pecahkan kepada 3. Boleh? Okey. So, siapa baru masuk? Okey, siapa yang baru masuk, sekali lagi cikgu ingatkan, kita masih belajar, kita baru mula sebenarnya. Topik keselamatan bengkel. Cikgu bagi lagi semula ingatan, tugasan sepanjang minggu ni, masih ada lagi tugasan minggu lepas. Tolong baca topik keselamatan bengkel. Kalau kau dapat buku teks minggu depan, rujuk buku teks untuk topik pertama, keselamatan bengkel saja. Sebab cikgu mau pastikan kau sudah baca dulu, baru kita boleh bincang secara mendalam tentang benda tu. Boleh?
Alright. Okey, siapa yang ada dapat download buku teks, dia boleh terus bacalah. Buku teks digital tu memang sudah ada juga, boleh baca terus daripada sana juga. Okey, yang tidak dapat buku teks, tidak dapat download buku teks digital, minggu depan hari Selasa insya-Allah, mak ayah kau akan datang ke sekolah untuk ambil buku teks tahun ini, dan kembalikan buku teks tahun lepas. Alright, boleh? So, kita ada lebih kurang masa 9 minit lagi. Setakat ni ada soalan pasal 3 topik tu hari ni? Boleh? Boleh ikut tentang keselamatan? Asas tentang keselamatan dalam bengkel, semua boleh faham? Boleh? Sambil-sambil cikgu mau cek kau punya bacaan, cikgu nampak ada beberapa orang yang sangat bagus membaca. Okey, yang lain-lain ni cikgu belum test lagi. Okey, ada juga yang masih lagi sangkut-sangkut, it's okay. Banyakkan latihan untuk membaca lagi. Siapa yang belum cuba tu juga kau akan ada masa kau akan membaca juga. Okey, sama ada secara Google Meet ni ke ataupun secara live di kelas nanti pun cikgu akan tahu juga. So jangan malu dalam belajar ni, kalau tak pandai lagi, tak perlu untuk malu, tak perlu segan. Bila ada peluang untuk cuba saja. Salah betul tu cerita kedua, okey? So siapa yang mau kita buat latihan kuis hari ni? Ada yang mau guys? So kita ada lebih 9 minit lagi. Ada yang mau buat untuk latihan untuk kuis hari ni? Mau? Okey, alright. Okey, siapa yang biasa ikut kelas, dia tahu kita akan buat latihan, okey? Alright. Okay. Memang cikgu sudah sediakan satu latihan untuk topik hari ini. Apa yang kita belajar hari ini masih lagi tentang keselamatan bengkel. Kita ada 10 soalan. Okay. Cikgu mau kalau kau boleh rujuk buku teks, ataupun rujuk benda yang kita sudah belajar tadi. Alright. Okay. So kita akan masuk kepada 10 soalan berkenaan dengan keselamatan bengkel. Sekejap. Okay. Sekejap lagi juga akan post dia punya link di chat sana. Bolehlah cikgu. Okey, kita ada lebih kurang 8 minit lagi. Selepas ni kau akan rehat juga. Okey, maksudnya kita boleh ambil masa sikit. Kau akan ada paper seterusnya pada jam kelas seterusnya pada jam 10.30 juga. Okey, so kita akan ambil masa lebih kurang 10 minit. Okey, untuk kau jawab dulu. Cikgu tengok berapa ramai hari ni. Kita ada 39 tolak cikgu, maksudnya 38 orang. Okey, kita mau buat kumpulan ke mau buat aktiviti individu? Sebab ada yang biasa buat kumpulan juga. Cikgu mau tengok dulu berapa ramai. Kita buat aktiviti kumpulan ke kita buat aktiviti individu? Cikgu bagi peluang untuk pilih. Okey, kumpulan. Saya cakap kumpulan. Okey, kumpulan. Okey, so kita buat aktiviti kumpulan . Alright, okey. Tapi tidak ada masalah, rekod jawapan tetap direkod secara individu. Cuma aktiviti itu kita buat secara berkumpulan. Okey, so kita buat secara berkumpulan untuk aktiviti hari ini. Cikgu tengok berapa ramai, jadi 37, 66. Okey, kita buat 5 kumpulan. Okey, cikgu mau buat 5 kumpulan. Alright. Ini kelebihannya kalau bila kau buat secara begini, kau dapat ikut secara live. Kau dapat main sama kawan kau, dapat belajar sama-sama kawan kau yang lain. Sambil kita bermain, bukan bermain, kita sebenarnya belajar juga. Okey, boleh masuk. Ada link cikgu post di sana tu, di grup chat tu. Di chat tu tekan link tu, masukkan nama, letakkan nama yang betul. Kita letakkan kelas sekali. Lepas tu enter game tu. Okey, ada 5 kumpulan. Tu si Hadi sudah masuk. Yang lain cuba. Sebab aktiviti berkumpulan ni bila cikgu sudah start, cikgu sudah, siapa yang kat tangan ni? Murina Jariman. Siapa yang pakai akaun nama Murina? Ada benda mau tanya cikgu ke? Kau tekan raise hand tadi. Ada benda mau tanya? Type di chat . Kalau tak dapat mic, ada problem, type di chat sana. Boleh tanya di sana juga. Okey, masuk. Yang lain masuk. Sebab kalau sudah mula untuk aktiviti berkumpulan ni, bila mula, cikgu sudah start, kau tidak boleh masuk sudah, kau tidak boleh join. Okey, untuk individu siap kau boleh masuk. Dan bila kau terkeluar daripada permainan tu ataupun aktiviti tu pun, untuk aktiviti berkumpulan kau tidak boleh masuk semula. So masuk selagi link quiz. Masuk saya tekan link tu, masukkan nama. Saya Arisha tanya apa benda tu. Kita mau main masak-masak di sana. Boleh ke main masak-masak di sana? Ada kawan kau tanya. Okey, ready? Ada berapa ramai sudah? 28 orang. Sepatutnya di sini ada tolak cikgu 40. Sepatutnya 38 orang semuanya. Ada lagi 9 orang belum masuk. Cepat sikit, 9 orang cikgu bagi peluang. Okey, kita ada 5
kumpulan Morning Owls, Dancing Slugs, kau boleh nampak nama kumpulan kau. British Bunnies, Floating Pigs dan juga Royal Rats. Okey, ada 5 kumpulan dan cikgu akan shuffle lah balik nama kumpulan ni. Kedudukan kumpulan ni cikgu akan shuffle sebelum kita mula game. Supaya adil. Kadang-kadang ni dia adil, dia susun. Dia susun satu tempat semua perempuan ataupun semua lelaki. So kita akan shuffle dulu sebelum kita main. Shuffle ni maksudnya dia susun semula kedudukan tu. Okey, semua ready? Sekali lagi, siapa yang belum masuk, tolong masuk. Sebab kalau cikgu sudah mula, kau tidak boleh ikut untuk aktiviti ni. Dan kau boleh jawab balik. Untuk makluman, soalan yang ni akan cikgu kongsi semula di grup kelas nanti. Siapa yang dapat markah dia rendah nanti 5 ke bawah, kau kena jawab semula. Ataupun yang tak sempat ikut hari ni, aktiviti ni tadi, dia tak sempat masuk, kau boleh jawab nanti semula. Okey, dan pengukuhan juga, yang lain pun boleh jawab. Bila kau sudah jawab, kau boleh jawab ulang. Yang penting, untuk apa? Untuk pengukuhan kepada benda yang kau sudah belajar. Ready? Semua ready? Yang lain ready? Type ready kalau ready di sana. Okey, ada 29 sudah pemain sini cikgu nampak. 30 sudah. Okey. 31 sudah. Siapa punya adik tu memanggil tu? Oi, kenapa tu kakak? Dia cakap. Tutup mic tu. Adiknya pun mau ikut belajar juga. Okey, cikgu mute dulu. Okey, ready? Semua ready? Okey, ready. Si Adelisha ready. Okey. Alright. So, sekali lagi. Cikgu dah, okey, 33 sudah. Cikgu tidak dapat tunggu sebab kita ambil masa sudah. Okey. Cikgu mau ambil masa untuk buat aktiviti ni. Okey, semua ready. Okey, sekali lagi yang tak sempat masuk, kalau kau tidak dapat join, kau kena jawab semula balik nanti ya. Selepas habis kuis ni bila cikgu post di grup kelas nanti. Okey, ready? Okey, jawab betul-betul. Baca soalan betul-betul. Tengok pilihan dia, ada yang perlu kau type. Okey, tengok soalan betul-betul. Jangan main hentam saja. Okey, sikit saja soalan tu, ada 10 soalan saja. Kalau kau sudah baca buku teks tu, kau boleh jawab sebenarnya. Soalan-soalan yang mudah saja. Masih lagi topik tentang keselamatan di bengkel. Okey, yang kita sudah belajar minggu lepas dan apa yang kita balik belajar hari ini. Okey, boleh siapa-siapa yang ada buku teks dia digital dekat dia pun boleh buka, boleh sambil-sambil untuk tengok juga pun tidak ada masalah. Okey. Baca soalan betul-betul lah. 10 soalan saja. Ingat balik apa yang kita belajar. Okey, cikgu nampak ada 69% soal jawapan betul. Banyak juga yang salah. Cikgu nampak ada 27 orang soal jawab salah. Okey, tengok soalan tu betul-betul lah. Siapa yang tidak dapat buka masuk tu, ini kawan-kawan kau tengah jawab soalan ni ya. Okey, ada 10 soalan saja. Tengok betul-betul soalan tu. Okey, yang tidak dapat untuk masuk tadi, kau akan jawab balik soalan ni semula nanti ya, bila cikgu post di grup kelas nanti. Okey. Siapa yang tidak dapat tu, tak kuat, Arishad, it's okay. Arishad nanti cuba lagi balik sebab cikgu soalan ni akan cikgu post nanti bila line stabil, okey, nanti boleh jawab. Soalan ni cikgu akan send di grup kelas, cikgu akan buka soalan kuis tu sampai esok. So bila line okey sikit, malam sikit, petang nanti okey, boleh masuk jawab semula. Tidak ada masalah. Okey. Baca yang lain tengah jawab betul-betul. Okey, cikgu bagi masa ada 5 minit lagi. Cikgu, Ya saya. saya mau pergi tandas. Okey, boleh. Okey, tutup kamera tu, pergi tandas. Lepas tu datang balik sebab kita belum habis kelas lagi. Okey, baca soalan betul-betul. Soalan mudah saja tu. Masih ada lagi yang baru masuk juga nampak. Terkeluar termasuk, terkeluar termasuk. Kalau lain tak stabil memang macam tu, dia boleh terkeluar sendiri kamu dari meet tu. So that's why lah cikgu tidak wajibkan lagi kelas ni secara live. Kalau kau punya line tidak berapa elok, cikgu tidak paksa juga. Kau boleh tengok balik rakaman kelas dan kau boleh jawab soalan yang sama kawan kau jawab.
selepas habis kelas ni lah. Tapi kalau kau dapat internet kau okey, stabil okey, cikgu sangat galakkan untuk kau ikut. So, kau boleh tanya terus dengan cikgu kalau ada benda-benda kau mau tanya. Direct. Okey, boleh gunakan chat tu, boleh buka mic kalau ada benda mau tanya yang tak faham. Okey, ada 4 minit lagi. Okey, masih lagi ranking pertama kumpulan Royal Reds, jangan nampak. Kedua, British Bunnies. Ketiga, Dancing Slugs. Keempat, Floating Figs. Okey, ranking kelima, Morning All sekarang. Morning All masih banyak lagi yang belum habis jawab. Ya, saya. Internet saya tidak berapa kuat, tidak boleh buka. Okey, kalau tidak dapat buka, nanti cuba balik. Bila habis kelas ni nanti, mungkin sebab kau pakai Meet ni juga, lepas tu buka lagi lain, itu yang tak berapa kuat. So nanti selepas kelas, soalan ni cikgu akan post juga di grup kelas. Nanti boleh jawab semula di sana nanti. Boleh? Boleh. Alright. Yang dapat buka tu, yang tengah jawab tu terus jawab. Okey. Soalan 1, soalan 9 dan 10 yang cikgu nampak banyak salah ni. Okey, Royal Reds mau habis sudah, siap sudah, sikit lagi. Mau siap sudah tu. Mungkin ada 2-3 orang saja yang belum habis. Sebab dia ada 7 orang pemain dalam sana, 7 ahlinya. Okey, tidak ada masalah. Siapa yang internetnya tidak kuat, nanti cuba semula, okey? So mungkin kau buka Meet ni juga, lepas tu buka link soalan. Kalau siapa internetnya tidak stabil, just pandai terkeluar-keluar tu dan tidak dapat buka. Okey, so siapa yang tidak dapat buka tu nanti jawab semula. Bila cikgu post soalan tu di grup nanti, boleh jawab semula nanti. Okey. Okey, cikgu bagi masa lagi 1 minit terakhir. Kalau internet kuat tu tidak masalah. Siapa yang internetnya okey, tiada masalah tu kau buka sebenarnya. Okey, berapa ramai yang sudah siap? Cikgu nampak si Hadi sudah siap. Okey, good. Si Raya Adrian pun sudah siap. Okey, yang pakai nama Jihad tu pun sudah siap, cikgu nampak. Okey, good. Yang belum siap teruskan. Cikgu bagi masa lagi sikit. Okey, sinilah salah 2. Alright. Si Hadi salah 4. It's okay. Siapa yang masih ada salah tu nanti tolong jawab semula balik nanti. Pastikan soalan yang kau sudah salah tu tadi tidak salah balik. Okey, si Zul betul semua, dia tidak salah. Okey, good. Okey. Alright. Okey, so cikgu tamatkan kuis. So kita mau bincang sikit. Okay, cikgu tamatkan. Siapa yang belum habis tu nanti kau jawab semula balik. So cikgu mau tamatkan untuk ini. So cikgu mau tengok berapa ramai yang dapat jawab dengan baik ataupun berapa ramai yang masih soalan-soalan mana yang kau masih tidak faham. Okay, kita tengok kumpulan ranking tempat ketiga, kumpulan British Bunnies. Ada si Iqbal, si Nur Nadia. Tempat kedua Dancing Slug. Tempat pertama kumpulan Royal Reds. Yang lain boleh tengok kau punya kedudukan di sana. Ini kasih lurus. Saya mau ikat saja. Okey. Jangan kasih lari. Tidak nampak, bah. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Siapa yang buka anu tu? Okey, kita tengok. Soalan-soalan yang markah dia sikit. Kita tengok dulu berapa ramai yang jawab dengan betul. Yang betul semuanya si Zahir Haziq betul semua. Kalian kan dah boleh. Kejap Semua yang begini. Jangan kasih goyang-goyang. Kalau kau kasih goyang-goyang lari semuanya. Okey. So tengok sana. Cikgu boleh nampak siapa yang jawab dengan betul semuanya. Banyak yang salah soalan nombor 5 cikgu nampak ni. Soalan 5 banyak salah, banyak merah cikgu nampak sana. 6% tidak betul. Okey, yang lainnya semua soalan siapa yang jawab semua salah. Tiada jawab yang salah semua. Ada yang tak sempat siap. Si Arisha nak sempat siap ni ada dekat 5 soalan dia nak jawab lagi. Si Adib Muiz ada 3 soalan saja dia betul.
Cikgu boleh cek setiap jawapan kamu sama ada kau jawab dengan betul ataupun tidak. Okey, kita tengok dulu soalan yang paling susah ni. Yang banyak salah ni soalan nombor 2, 5 dan 10. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia tanya, pilih semua peraturan keselamatan bengkel. Maksudnya jawapannya lebih daripada satu jawapannya ada 3. Siapa yang bising tu? Siapa yang bising tu? Tutup mic siapa yang bunyi bising tu? Hampir. Okey, semua tengok di sana paparan dia. Okey, so dia punya soalan ni, pilih semua peraturan keselamatan bengkel. Maksudnya semua jawapan yang betul pasal keselamatan bengkel. Jadi yang pertama, letak beg di tempat yang disediakan. Ini pun betul. Buka pintu dan tingkap semasa berada di dalam bengkel. Yes, ini pun betul. Yang ketiga, bersihkan ruang kerja sebelum keluar. Ini pun betul. Yang salah satu saja. Selenggara alatan yang digunakan. Kau tidak perlu selenggara. Selenggara ni maksudnya kita baiki alatan yang rosak. Tak perlu. Itu tidak termasuk dalam peraturan di bengkel. Okey, itu bukan tugas kamu untuk selenggara. Itu tugas guru untuk selenggara benda tu. Okey. Itu yang banyak yang salah. Lepas tu soalan nombor, cikgu bincang soalan yang susah saya. Ini yang paling banyak salah. Apakah maksud simbol ini? Ada yang jawab keluar bangunan. Laluan pintu kecemasan. Ini betul sebenarnya, laluan pintu kecemasan ni cuma typing tadi. Cikgu nampak jawapannya memang betul, itu laluan pintu kecemasan. Bukan tidak boleh berlari ya. Okey. Untuk keluar, alright. Lari. Ini simbol lari. Itu simbol memang laluan untuk keluar. Sebenarnya laluan pintu kecemasan. Cuma cikgu tak tahu kenapa dia salah. Mungkin typing dia punya. Nanti cikgu cek balik. Ini betul dia jawapan siapa jawab laluan untuk pintu kecemasan tu. Okey, dan satu lagi soalan yang banyak salah. Kita tengok soalan nombor. Ada satu lagi soalan nombor ini. Apakah warna bagi keselamatan yang wajib dipatuhi? Ini jawapannya adalah warna biru. Ini wajib dipatuhi maksudnya. Alright, nanti rujuk balik. Okey. So ada soalan lain mau tanya? Sebelum cikgu, sebelum kita tamatkan kelas hari ini, apa yang kita belajar hari ini kelas? Kita type di chat sana apa yang kita belajar hari ini. Keselamatan bengkel. Okey, keselamatan bengkel. Sekali lagi. Keselamatan bengkel. Okey, ada berapa keselamatan yang kau perlu tahu? Ada berapa jenis? Keselamatan? Ada 3. Okey, yang pertama keselamatan diri. Lepas itu keselamatan bengkel. Bukan keselamatan bengkel, dia itu pecahan dia. Apa lagi? Keselamatan alatan dan juga keselamatan bahan. Okey, ulang balik. Keselamatan diri. Okey, yang kedua keselamatan alatan, yang ketiga keselamatan bahan. Okey, boleh? Boleh. Alright. Okey, sekali lagi pesanan cikgu. Kita akan sambung kelas insya-Allah kalau masih lagi kita belajar secara online minggu depan pada hari yang sama. Okey, ataupun kalau ada perubahan jadual nanti cikgu akan maklumkan dari semasa ke semasa. So tolong latihan kerja rumah yang cikgu bagi. Baca, sekali lagi cikgu pesan, baca topik, habiskan baca topik untuk keselamatan bengkel. Boleh semua? Boleh. Okey, boleh. So, kalau tidak ada apa-apa soalan? Sorry, siapa yang tanya? Boleh, cikgu. Okey. So kalau tiada apa-apa sudah soalan, kita tamatkan kelas pada hari ini. Jangan keluar dulu, kita mau ambil gambar selepas ini. Cikgu mau tamatkan rakaman saja. Okey, terima kasih kepada RBT setiap hari Kamis. Setakat ni lah. Kalau ada perubahan jadual, nanti akan dimaklumkan di grup kelas. Okey, juga akan maklumkan juga kalau ada perubahan jadual. Okey, setakat ni RBT pada setiap hari Kamis untuk sepanjang week ini. Alright. So kalau tiada apa-apa soalan, cikgu tamatkan rakaman untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Tapi jangan left dulu sebab cikgu mau